4 orang. Kena belajar fizik pula yang dia dah upload. Tak fizik minggu depan. Okay, pagi ni kita hanya ada 44 orang. So, okay, cikgu mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni, pagi ni kita nak tengok topik electricity, elektrik. So, siapa cikgu percaya kebanyakan yang hari ni adalah Form 5. So, kita akan cover dalam bab elektrik ada 5 subtopik. So, ini adalah subtopik yang ketiga. Okay, yang ketiga. So, topik yang pertama korang belajar berkaitan apa itu charge, okay, apa itu current, apa itu potential difference, bahasa Melayunya beza keupayaan, and then last kali apa hubungan current dan potential difference, okay, what is the relationship between current and potential difference, apa hubungan arus dan beza keupayaan, okay, and kita dapat dia hubungan dia berkadar terus, okay, dan kecerunan dia mewakili rintangan, resistance, and korang belajar satu formula, which is formula tu adalah V equals to IR. So hari ni kita nak tulis kat sini a few, cikgu akan terangkan daripada awal. So kita ada V equals to IR. Formula ni banyak kita kena guna. Cuma kalau formula ni kita guna, kalau contohnya cikgu ada contohlah 10 volt and cikgu ada kat sini 2 ohm. Okay, cikgu tanya berapa bacaan emitter. So kalau kita tengok kat situ, gambar yang cikgu letak kat atas ni, cikgu tengah lukis ni, kita ada V 10 volt. Okay, 10 volt tu bermaksud dia akan bagi 10 joule tenaga. Okay, so bateri tu akan supply 10 joule of energy, 10 joule tenaga untuk setiap satu charge. So kalau satu charge akan terima 10 joule. So 2 charge 20 joule. 3 charge 30 joule. Sebab dekat bateri hanya bagi tahu how much energy per charge. Berapa banyak tenaga untuk satu charge. Okay. So yang seterusnya kita ada R. Okay, resistance dia iaitu 2 ohm. So apa yang tak ada kat sini? I. So kita pun carilah I menggunakan formula I V over R. So V 10, R 2, 10 bahagi 2 korang dapat 5. 5 kat sini bermaksud 5 ampere, okay, unit untuk current 5 ampere. 5 ampere meaning rate of charge flow, kadar pengaliran charge. 5 ampere bermaksud ada 5 charge, 5 column charge, 5 charge yang mengalir setiap 1 saat. Itu maksud 5 ampere. Okay. So sekarang kita nak tengok litar yang ada dekat bawah ni. Pertama, sekarang kita ada more than one resistor. You have more than one resistor. You ada lebih daripada satu resistor. Yang cikgu lukis pakai pen warna merah hanya ada satu resistor. So, bila ada satu resistor, you terus guna VIR. It's okay. Sekarang you have more. Okay. Kalau kita tengok dekat gambar tu, dekat skrin, korang akan nampak cikgu letak yang sama. Maksudnya 2 ohm, 4 ohm dan 2 ohm. Okay. Tapi disusun secara series. Okay, disusun secara series. And kita ada juga 2 ohm, 4 ohm dan 2 ohm tapi disusun secara parallel. Okay. So bila ada series and parallel, tak boleh guna VIR terus. Okay. So tak boleh guna VIR terus. So apa yang kita kena buat? Adalah kita perlu mencari dulu, dia panggil sebagai effective resistance. Ataupun nama lain dia boleh panggil total resistance. Jumlah rintangan. Okay, jumlah rintangan. Ataupun bahasa Melayu lain, rintangan berkesan. So macam mana kita nak cari?
untuk series wajib tambah semua. Kita tambah. So the total resistance adalah resistance number 1 campur resistance number 2 campur resistance number 3. So dia jadi 2 campur 4 campur 2 sama dengan 8 ohm. Okey, itu resistance dia. Untuk series selalunya tak ada masalah. Masalah dia kalau jadi macam ni untuk parallel. Parallel kena ingat formula dia adalah 1 over R equals to 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 2. So selagi ada tambah lagi 1 over 1 over. Okay. So kat sini kalau kita tambah semua 1 over R akan bersamaan dengan 5/4 ohm. Kesalahan lazim. Lazim dia terlupa, dia tinggalkan jawapan ni. Dia terlupa yang nilai dia dapat 5/4 adalah 1/R. 5/4. So R kalau kita terbalikkan, susun balik adalah 4/5. Maknanya bersamaan 0.8 ohm. Okay. So apa yang cikgu nak tunjuk dekat sini adalah you have the same component. You ada komponen yang sama. 242, 242. Bezanya satu susun in series, another one susun in parallel. Yang susun in series, resistance dia bila total up jadi 8. Okey, jadi 8. Bermaksud kalau cikgu nak padam ni, okey, and just nak digantikan dengan satu resistor, berapa nilai dia? 8 ohm. Okay, and untuk yang parallel, kalau cikgu nak ganti, buka kat dapur, kat bilik. Okay, kalau nak ganti dengan satu resistor, maknanya kalau cikgu nak padam semua ni, hanya nak ganti dengan satu, satu ni bernilai 0.8 ohm. Okay. So bila kita ganti macam tu, sekarang korang akan nampak dah tinggal satu resistor. So bila dah satu resistor, barulah boleh menggunakan formula VIR untuk mencari kat sini bacaan emitter. Maknanya nak cari current. So untuk cari current, susun balik formula V over R. So V dia adalah 10 volt bahagi dengan 8, 10 bagi 8, 1.25 ampere. Bermaksud ada 1.25 charge sahaja yang boleh mengalir dalam satu saat. So sikit je. Okey. Tapi kalau yang selari parallel, okey, kalau kita kira I V over R, so V dia adalah 10 tapi R dia 0.8. So 10 bagi 0.8, korang akan dapat 12.5 ampere. Okey, bermaksud akan ada 12.5 charge. Banyak tu. Tadi satu je. Satu lebih sikit. Sekarang korang ada 12.5 charge yang boleh mengalir dalam satu saat. Okey. So maknanya bacaan emitter untuk series kat sini adalah 1.25 ampere ataupun kita akan ada 1.25 charge yang mengalir dalam satu saat. Untuk parallel, okay, nilai bacaan emitter kat sini adalah 12.5 ampere. Okay, ada 12.5 charge. Okay. So tu yang pertama. Cari total resistance number 1 baru guna VIR. Okay. So step dia kalau series and parallel, nombor 1 cari total resistance ataupun jumlah rintangan. Okay. And yang seterusnya nombor 2, step nombor 2 baru guna V sama dengan IR. Okay. So
Yang seterusnya, yang perlu tahu, kita tengok series. Soalan yang seterusnya dia tanya, how much current flow through 2 ohms? And sebelah kanan pun dia tanya, how much current flow through 2 ohms? Okay. So untuk series, untuk series, apa yang sama? I sama. I sama, current sama. Kenapa current dia sama? 1.25 charge ataupun 1.25 ampere yang bergerak tadi, dia tak ada laluan lain untuk dia bergerak. Dia hanya ada satu jalan yang sama. So kalau kita letak ammeter kat sini, bacaan dia 1.25. Ammeter kat sini pun 1.25. Ammeter kat sini pun 1.25. Ammeter kat mana-mana pun akan dapat 1.25 untuk series circuit. So kalau dia tanya how much current flow through 2 ohms resistor, bukan saja 2 ohm, 4 ohm dan 2 ohm yang terakhir, current dia adalah sama, iaitu nilainya 1.25 ampere or 1.25 coulomb per second, charge per second. Tapi untuk parallel, circuit, yang samanya adalah voltage ataupun perkataan lainnya potential different. Yang samanya adalah voltage ataupun potential different. So bermaksud kat sini, kalau soalan tanya yang bawah ni, how much potential different across 2 ohm, across 4 ohm. So berapa beza kuatkan 2 ohm dengan 4 ohm. So V adalah sama. And berapa V dia? 10 volt. So bateri dia 10 volt, semua 10 volt. So kenapa dia sama? Dia macam ni. Dari bucu ni sampai bucu ni, the potential different is 10 joule per charge ataupun 10 volt. Jadi bucu ni sampai bucu ni juga sama, 10. Bucu ni sampai bucu sebelah sini pun 10. Bucu sini sampai 10 sini pun 10 volt. Yang tak samanya adalah current. Yang tak sama adalah current. So untuk parallel, yang tak samanya current. So bila soalan tanya how much current flow, how much current flow through 2 ohms, berapa yang lalu 2 ohm, berapa yang lalu berapa yang lalu 4 ohm, kita boleh kira. So macam mana nak kira dia? Ni korang tengok betul-betul. So current yang lalu resistor number 1 adalah V yang sama over resistor number 1. Maksudnya V yang sama, kita tahu 10 volt. And resistornya adalah 2 ohm. So 10 bahagi 2, current yang flow dekat sini adalah 5 ampere. 5 ampere. Bermaksud daripada 12.5 yang ada dekat sini, 12.5 yang ada dekat sini, sampai je junction ni, dia ada pilihan. Dia boleh turun bawah, dia boleh pergi kanan. So berapa yang pergi kanan? Kalau kita letak ammeter, ammeter ni akan baca 5 ampere. So berapa baki dia? 12.5 jumlah tolak dengan 5 yang dah masuk sini. Jadi baki yang tinggal, kalau cikgu letak dekat sini, 12.5 tolak 5, baki ni 7.5 ampere. 7.5 ampere. Sekarang 7.5 tu sampai sini ada lagi 2 pilihan jalan. Dia boleh pergi kanan, dia boleh turun bawah. So kita nak kira pula berapa yang pergi kanan,
So current yang lalu pada resistor number 2 equals to the same V, voltage yang sama, over resistor number 2. So 10 divided by 4. Okay, so you get 2.5 ampere. Maksudnya daripada 7.5, kalau cikgu letak dekat sini, sini akan baca 2.5 ampere. Okay, so berapa yang pergi bawah? 7.5 tolak 2.5, bawah ni akan ada 5 ampere. So kalau saya letak kat sini pun dia jadi 5 ampere. Okay, and current yang bergerak tadi, yang pergi ke bawah dan pergi ke sini, dia akan naik balik. So berapa bacaan kat sini? 5 ampere. Okay, dia naik, dia berjumpa dengan 2.5. So bacaan kat sini 7.5. Jumpa dengan 5, bacaan kat atas ni 12.5 balik. Okay, so tolong perhatikan yang ini betul-betul. Okay, sebab yang ini V-nya sama, current-nya tak sama. Okay, current tak sama. So apa yang kita boleh nampak, dia punya hubungan bila nilai resistance dia tinggi, current dia rendah. Okay, sebab 4 ohm, resistance dia lebih tinggi. And current dia hanya 2.5. 2 ohm, resistance nya lebih rendah. So current-nya 5. So lower resistance, bigger current. And higher resistance, you akan dapat lower current. Okay, so itu untuk parallel. So parallel yang pertama, kalau kita yang sama adalah V and current tu akan pecah. Okay, so yang dekat sini pula series. Right. So series same current sama untuk series. Yang tak sama adalah V. Okay, kenapa V tak sama? It is because from this one, hujung ni sampai hujung ni, beza dia or potential difference, beza dia adalah 10 volt. Jadi bucu bawah ni sampai bucu bawah ni pun mesti 10 volt. Okay, itu semualah. Cuma kalau cikgu letak voltmeter kat sini, okay, bacaan dia lain, voltmeter kat sini and voltmeter kat sini. Okay, so macam mana cikgu nak kira? Tadi current adalah 1.25 ampere dan 1.25 charge flow in 1 second. So cikgu nak cari V1, same current time resistor number 1. So 1.25 times 2 dapat kat sini 2.5 volt. Okay. V2 is the same current time resistor number 2. So tak tahu berapa, 1.25 current yang sama times 4. So you dapat 5 volt. And hujung kalau kita kira sebab dia sama dengan nombor 1, V3, 1.25 times 2 dapat balik 2.5. Okay. Yang ni selalu kena hati-hati. Right. Dekat sini yang selalu korang kena ingat adalah untuk series, when you have higher resistance, V pun high. Okay, V pun high. Okay, so formula kita ada V equals to IR. Okay, so I untuk series sama. So dia constant. Okay, so bila ada bigger R, kita akan ada bigger V. Okay, so hubungan dia tu bigger R, bigger V. Maknanya yang ada 4 ohm R tinggi, V dia pun tinggi. 2 ohm, R dia lebih rendah, V dia juga rendah. Okay. So itu untuk page yang pertama. Okay, so itu untuk page pertama. Page kedua yang cikgu ada bagi dalam grup Telegram, link dalam grup Telegram adalah berkaitan dengan yang ni. Okay. Kalau tambah 2 ohm, apa jadi kepada resistance? Okay, you add more 2 ohm, what happen to the current?
and another one resistor. Kalau tambah lagi, apa jadi kepada current? Okay. Kalau dalam buku yang ni tak ada. Okay, yang ni tak ada. Dia kalau cikgu tambah 2 ohm kat sini, apa jadi kepada resistor dia? Dia jadi 2 campur 4 campur 2 and campur lagi 2. So total dia 10 instead of 8. Maknanya resistor dia jadi lagi besar. So apa jadi pada current? Current dia V over R. So 10 volt bagi 10 ohm dapat 1 ampere. So apa jadi pada current? Current jadi lagi kecil compared kepada yang tadi. Maknanya kat sini you add more, you get bigger R. When you have bigger R, you get lower current. Lagi rendah dia punya arus. Lagi rendah dia punya current. So ini tak apa, ni logik. Yang ni yang logik. Yang ramai tersilap bila dia masuk parallel. Okay. Contoh parallel dia tanya, resistor 2 ohm is added parallel to the circuit. Dia tambah lagi 1-2 ohm. Tambah seketul lagi. What happened to the current? Okay. So kalau tadi kita ingat berapa? Dia punya current adalah 12.5, 12.5. And dia punya resistance pula adalah 0.8. Okay, 0.8. So ada beza kat situ. So sekarang kalau cikgu add, apa jadi? So 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 2 plus 1 over 2. So kita akan dapat kat sini. Okay, cuba ketik lah 2 over 4 plus 1 over 4 plus 2 over 4 plus 2 over 4. Sebab matematik kalau nak tambah, kena samakan untuk pecahan, kena samakan bawah penyebut. So korang akan dapat 7/4. Tapi ni 1 over R. Okay, 1 over R. 7/4. So untuk R, dia jadi 4 bahagi 7. Dia jadi 0.57 instead of 0.8. Maknanya untuk parallel, you add more resistance, dia terbalik. You lagi tambah, lagi rendah. You tambah, dia jadi lagi rendah. So bila kita current, same V over R. So 10 divided by 0.57 akan dapat I yang lebih besar, 17.5 ampere instead of 12.5 ampere. So kebat dia dekat sini lah, tak ada kebat pun. You add more resistor, what happen? You add more resistor untuk parallel, you akan dapat bigger current. Current jadi lagi besar. Okay, tu yang kena ingat. So kalau dikeluarkan untuk series, you kurangkan, so resistance jadi lagi rendah, current jadi lagi tinggi. Okay, untuk parallel, you kurangkan satu daripada perintang dikeluarkan. So buang satu, apa jadi pada resistance? Resistance jadi high, current jadi low. Okay. Itu untuk series and parallel. Okay. So last sebelum kita habis, contoh dekat sini. Kalau cikgu boleh buat contoh soalan. Katalah cikgu ada like 1, 2, 3 resistor. Okay, cikgu ada 3 resistor and tersambung. Okay, so ini like 5 ohm, 5 ohm, ini 10 ohm. Okay, and then dia letak volt. Okay, so dia bagi tahu, dia suruh compare V1, V2 and V3, and also compare A1 and A2. Okay, so apa kita kena buat? Benda pertama, tengok dulu, is this a series or parallel? Adakah ini litar sesiri ke litar selari? Nombor 1. Okay, so bila kita jawab tu, tengok sunan sebelah-sebelah, so ini adalah series. Okay, so dia tak payah kira pun, dia nak compare. Okay, so apa comparison A1 and A2?
Another one, apa comparison V1, V2 and V3? Okay. So siapa boleh jawab? Boleh cuba jawab dekat chat tengok. So yang pertama, kalau kita compare A1 dengan A2. So apa jawapan untuk A1 dan A2? A1 and A2, okay, Haziq Amsyar jawab dekat chat. Sama, Adel jawab sama. Yes, A1 and A2 sama. Okay, how about V1, V2 and V3? Okay. Which one has bigger reading? Mana ada voltmeter reading yang lebih besar? Okay. V3 ke cikgu? V3. Okay, V3. Kenapa V3 yang besar? Because kalau kita compare tadi untuk series, yang kena ingat untuk series, okay, untuk series bigger R ada bigger V. Higher R, higher V. I adalah sama. So comparison kat sini, good. Yang jawab dekat group, thank you. So comparison kat sini adalah V1 equals to V2. Kenapa dia equal? Sebab same resistance. And dia akan jadi less than V3. Ataupun V3 is bigger than V1 and V1 tu equal dengan V2. Okay, so itu bahagian untuk series and parallel. Okay, so itulah perkongsian untuk pagi ini. Okay, series and parallel. Cikgu akan cuba hantarkan soalan latihan di dalam grup Telegram untuk korang cuba dalam lebih kurang 2 page macam tu je. Okay, so siapa yang ada dalam grup Telegram boleh cuba. So video ni cikgu akan upload kemudian lah, sebab masalahnya bila dah habis ni kan, dia nak tunggu untuk dia convert save video tu agak lambat jugalah. Okay, agak lambat juga. So untuk rangkuman sebelum masa kita tamat, kalau dekat sini time remaining yang ada dekat screen cikgu, kita ada lebih kurang dalam 3 minit 40 saat. Okay, so untuk rangkuman dia adalah yang pertama, bila nak menjawab soalan series and parallel ataupun nak menjawab soalan elektrik, step nombor 1 dia, kita tengok ada satu atau lebih perintah. If you have one resistant, hanya ada satu perintah, proceed with VIR, terus. Okay, tapi sekarang if you have more than one, the first step is important. You have more than one, the first step is always to find the effective resistance. Mencari berapa jumlah rintangan ataupun berapa rintangan berkesan, number one. Yang kena tahu untuk series, tambah semua. So 2 campur 4 campur 2 ikut gambar yang dekat depan ni. Tapi untuk parallel, tolong ingat formula dia. 1 over R equals to 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 2. Dan tolong terbalikkan jawapan. Because 1 over R is 5 over 4. Cuma 5 over 4 bukan jawapan dia. 5 over 4 is 1 over R. So R akan jadi 4 over 5. So yang terbalikkan tu kebanyakannya tertinggal. Terlupa, tertinggal. Nombor 1. Nombor 2, untuk parallel dan series, current sama untuk series, same current, sama arus. Untuk parallel, litas lari, same voltage or same potential difference, sama volt. Okay, kalau bateri dia 10 volt, itulah juga yang lalu volt yang 2 ohm, volt yang 4 ohm, volt yang 2 ohm, sama, same volt. Okay. So, yang penting yang seterusnya yang selalu dikelirukan adalah untuk series, kalau ada lower resistance, lower volt. Bigger resistance, bigger volt. Okay. Untuk parallel, voltnya sama, yang tak sama adalah current. Okay, so current. Untuk current, lower current means higher resistance. Okay, banyak current maknanya lower dia punya resistance. And yang penting korang kena tengok laluan untuk current kat situ. Yang cikgu lukis kat sini, kenapa daripada 12.5 pecah jadi 7.5 and then pecah lagi jadi 5. So semua tu korang kena faham betul-betul.
terutama bila melibatkan soalan yang parallel. Okey. So itu sahaja masa yang ada untuk pagi ini. So siapa ada soalan lanjut boleh tanya di dalam grup. Okey, dalam grup Telegram, cikgu dah buat satu grup Telegram khas untuk kelas online. Untuk isi korang punya masa cuti ni. Okay. And kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat situ. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua yang ada. InsyaAllah kita jumpa lagi next class. So mungkin hari ni another class will be around 12 macam tu ataupun pukul 2 macam tu. Kita tengok macam mana sekarang, nanti cikgu akan umumkan dalam kelas lah. Kita cuba buat 3 kelas kot hari ni, insyaAllah. Okay, siapa yang ada masa boleh join. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Okay.